Peminat sukan tanah air. Hari ini berat panjang daripada hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin dan Selasa sama lagi bercuti. Tak apalah, sambil-sambil anda bercuti tu, terima kasih menonton Astro Arena pada ketika ini untuk menyaksikan secara langsung Cafe Sukan Pencetus Revolusi. Hari ini saya ditemani macam biasa editor majalah digital Arena IMAC, iaitu kali pertama ni saya sebut jawatan ini. Rizal Hashim, khabar Rizal? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Cuti bawa anak berjalan? Ada juga lah. Dan juga saya ditemani oleh hari ini kita dapat gadis jelita Rizal. Ya. Yoh Li Ying, iaitu merupakan penolong penerbit, bakal penerbit di Nadi Arena. Li Ying, apa khabar? Baik. Sihat? Sihat. Tak balik kampung cuti? Tak. Besok balik. Okey Li, kita nak ceritakan mengenai tajuk-tajuk utama yang telah pun menjadi pilihan, dan Li Ying dan juga Rizal akan berikan komen dan juga pandangan mengenai 4 isu utama yang kami bawakan dalam segmen Sukan Seminggu. Kita mulakan tajuk pilihan yang pertama, iaitu kaji semula Syakam tajuknya. Ini sebenarnya adalah bukan luahan daripada bekas atlet olahraga negara Nazmizan Muhammad mengenai ganjaran yang sepatutnya juga diberikan kepada pemenang pingat perak dan juga pingat gangsa Tamasya Sukan C. Kalau sebelum ini kita berikan saja kepada pemenang pingat emas. Jadi Yoh Li Ying, ini satu permintaan hanya daripada Nazmizan yang mewakili juga mungkin sebahagian daripada atlet yang merangkut pingat perak dan juga gangsa di Sukan C patut diberikan ganjaran dalam skim hadiah kemenangan Sukan Syakam. Apa pandangan ini? Ya, sebab kalau dilihat dari sini kan, skim ni sebenarnya wujud mendorong para atlet untuk memberikan terbaik dalam saingan sukan bertamasya. Jadi kita lihat sini kalau di dalam pentas Sukan C ni, jikalau dibandingkan dengan Sukan Asia, Sukan Commonwealth, Sukan Olimpik, paling yang rendah. Paling rendah. Jadi untuk mendapat lebih banyak kualiti atlet-atlet dari sini dilihat untuk mengkakalkan cabaran, saya rasa wajar jika pemegang pingat emas saja yang diberikan insentif Syakam ni. Dia akan beri dorongan kepada atlet untuk beri cabaran nantilah, sebab daripada segi kualitinya Sukan C yang paling rendah berbanding dengan Sukan Asia, Sukan Commonwealth. Tapi dengan insentif Syakam untuk Sukan C pula dinaikkan kan untuk pemegang pingat emas pertama daripada kepada 20,000 dengan seterusnya 10,000. Jadi mungkin ini boleh jadi motivasi untuk mereka untuk mendapatkan pingat emas. Tapi apakah sebenarnya, tak tahu ini pandangan saya juga, kalau kita menang pingat pun sebenarnya pingat perak juga gangsa juga sebenarnya wajar diberikan ganjaran. Rizal lah. Li nak tengok saya ni macam je. Okey. Syakam diperkenalkan pada 1986. Ya. Masa tu aku baru 11 tahun lah. Oh, boleh kira penonton segi umur saya sekarang. Saya fikir memang ada beberapa kali dipinda, dinaikkan. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini, tuntutan kehidupan kita sekarang ni mendesak. Betul. Kita perlukan, saya rasa semua orang perlukan material, perlukan sedikit ganjaran ya. Dan kita lihat juga kadang-kadang atlet yang bertanding di peringkat Sukan C ini, mereka tidak mendapat allowance yang tinggi. Perbelanjaan mereka cukup besar. Jadi kadang-kadang mungkin saya fikir kalau satu ketika dulu saya fikir hanya atlet macam apa yang Li Ying sebut, pemenang pingat emas saja diberi ganjaran. Bagi saya kita kena luaskan. Kerana kadang-kadang ada pemenang pingat perak, dia tewas hanya dengan beberapa inci atau beberapa saat saja. Ya, jadi menentukan beza tu. Jadi bukan kita nak reward mediocrity. Tapi bagi saya kita kena beri sebagai satu hadiah. Ya, sekurang-kurangnya mereka memberikan komitmen dan mereka mencuba sedaya upaya untuk tampil di podium. Tapi yang menjadi isunya sekarang ini, apakah kalau Rizal katakan diberikan sedikit ganjaran walaupun pingat perak dan gangsa, apakah juga menerusi skim ini, iaitu Syakam, ataupun ada skim lain yang perlu diwujudkan sebenarnya? Rizal ataupun Ying? Boleh dalam Syakam ada pasal ada kategori berpasukan, ada kategori individu, boleh diwujudkan untuk pemenang pingat. Macam mana juga Olimpik dan Commonwealth, pemenang pingat perak dan gangsa ada diberi ganjaran.
Adil kan? Okey, baiklah, itu pandangan daripada Nazmizan Muhammad yang mungkin dalam pertimbangan apapun kita sama-sama tunggu mungkin ada berita baik untuk pemenang pingat perak dan juga gangsa bermula tamasya sukan SEA di Singapura tahun ini. Okey. Kita nak ke okey, tajuk ni yang paling digemari oleh peminat-peminat bola sepak tempatan. Tajuknya mengenai JDT Laung Amaran Awal apabila mereka meraih kejuaraan piala pertama Liga Malaysia apabila memenangi Piala Sumbangsih menewaskan pasukan Pahang dalam perlawanan yang berlangsung di Larkin Link. Perlawanan ini memang cukup menggambarkan persediaan yang cukup rapi kedua pasukan. Tetapi dominasinya ditunjukkan sebenarnya oleh pasukan JDT. Menunjukkan mereka sebenarnya sudah betul-betul laun amaran awal. Jadi mampukah mereka sepandai merangkul satu demi satu piala yang ada dalam Liga Malaysia? Pertama sekali tanya buat JDT memulakan musim dengan langkah kanan Piala Sumbangsih. Dan ini kali pertama JDT menewaskan Pahang selepas semusim. Ya, betul. Di Larkin. Semusim dia orang tidak jumpa berjumpa di final Piala Malaysia tewas. Ya, betul. Piala FA separuh akhir tewas. Di Liga Super tewas sekali, seri sekali. Jadi ini kali pertama sejak 5 pertemuan tahun musim lalu yang menang. Ini kali pertama juga mereka menewaskan pasukan Pahang di Larkin. Sebelumnya sebanyak usaha seri dan sekali mereka tewas kepada Pahang dalam penentuan penalti di Larkin. Saya pun buat riset. Pemulaan yang baik lah. Yang baik lah untuk 3 mata juga untuk JDT. Juara bertahan Liga Super ni dalam landasan terbaik lah. Bermakna kualiti mereka lebih baik berbanding dengan pasukan Pahang malam itu, setuju? Setuju. Okey, baik Rizal. Kita nak cerita mengenai isu Tifo kain rentang. Sentuh sikit lah. Apa pandangan Rizal mengenai apa yang telah pun dipamerkan penyokong-penyokong di Larkin? Segelintir penyokong ini hendak menyatakan sesuatu. Mereka nak buat satu statement yang menyindir FAM. Tapi bagi saya dengan meletakkan kepala anjing dengan memegang anjing itu agak keterlaluan. Dan saya melanggar tata susila dan adab kita sebagai orang Timur. Saya rasa tidak salah untuk menunjukkan meluahkan perasaan. Tapi kita sebagai manusia kita kena ada batas-batas tertentu yang kita harus hormati. Sebagai kita ada etika sebagai penyokong. Walaupun rasa tidak puas hati terhadap FM, kepincangan pengurusan FM barangkali, ketidakpuasan hati terhadap pengagihan untuk broadcasting fees misalnya, tetapi janganlah kita melakukan tindakan di luar batasan. Di luar batasan bagi saya. Okey, mengenai pasukan JDT sikit saja. Syabas, dan saya rasa mereka dalam landasan yang terbaik untuk muncul juara Liga, juara Piala Malaysia dan juga juara Piala FA. Okey, sama-sama kita tunggu. Tapi ada coach yang menyebut bahawa Kelantan antara pencabar utama untuk pasukan JDT. Berlandaskan kepada apa? Itu mungkin kita akan tengok bermula perlawanan yang pertama. Kita nak beralih ke tajuk yang ketiga, tajuk utama yang menjadi pilihan. Socceroos akhirnya takluk Asia. Ini mengenai Piala Asia selepas mereka kecewa pada tahun 2011 kepada pasukan Jepun, dan kali ini menjadikan satu lagi pasukan boleh dikatakan gergasi di Asia, iaitu pasukan Korea Selatan. Ling, saya sendiri sebenarnya terkejut apabila pasukan Korea Selatan menyamakan kedudukan pada minit ke-90 perpuluhan 28 saat, kalau tak salah saya lah. Okey, apa komen Ling mengenai yang pertama kemampuan Korea Selatan untuk membawa ke masa tambahan dan juga kemampuan Australia menjulang piala. Korea Selatan ni kita lihat kalau daripada peringkat kumpulan lagi, mereka tidak pernah bolos seberang jaringan sampailah Australia menjaringkan gol ketika perlawanan akhir tu. Dari segi konsistensi kita lihat Korea Selatan menang 1-0, 2-0. Mungkin bukan berpesta gol menang, tapi cukup untuk membawa mereka ke final. Tapi di final Australia beraksi di laman sendiri. Kita dapat lihat mereka sebenarnya beraksi dengan lebih baik berbanding Korea Selatan. Jadi wajar kemenangan pertama Australia menjulang Piala Asia, mentakluki Asia akhirnya. Jadi kita lihat sini kalau macam tu, negara-negara Asia yang lain sebagai gergasi Jepun, Korea Selatan perlu meningkatkan lagi prestasi jika mahu bersaing dengan Socceroos dan merebut slot ke Piala Dunia nanti. Ke Socceroos berada dalam Asia. Wajar tidak. Saya pernah bersembang dekat luar, Abah Saad dengar masa tu. Dia marahkan saya. Kenapa saya pertikaikan kemasukan Australia dalam sebenarnya AFC? Bagus kerana mereka meletakkan penanda aras yang baru untuk Asia.
Mereka tewas dengan Jepun 4 tahun yang lalu. Tapi kali ini mereka berdepan penyokong sendiri. Bagi saya mereka menunjukkan dominasi yang baik. Tanya kepada Angie Postecoglou dan juga Uli Sticker. Saya bertemu dengan kedua-dua jurulatih. Mereka sebenarnya yakin untuk mara permainan. Tahun lepas apabila FIFA mengadakan, AFC mengadakan satu analisis kejuratihan di Kuala Lumpur. Jadi menyebut mengenai Piala Asia ni, sebelum kita beralih ke tajuk yang terakhir ni, kita tak usah sebutlah mengenai Piala Dunia untuk Malaysia. Untuk ke Piala Asia ni, Rizal Hashim, dengan kemasukan Australia, pasukan yang kuat dan dibarisi pasukan-pasukan yang semakin meningkat, peluang untuk Malaysia boleh dengan format baru ni nanti mereka akan meluaskan finalis kepada 24 pasukan. Jadi mungkin kita ada peluang dengan format yang berbeza, insyaAllah. Okey, baik, kita akan lihat nanti kemampuan skuad bola sepak negara kita untuk bersaing dengan negara-negara yang sudah biasa berada di pentas pusingan akhir Piala Asia seperti Jepun, yang juga merupakan negara yang paling banyak memenangi Piala Asia. Okey, kita nak ke tajuk yang terakhir. Sebenarnya banyak tajuk kecil dalam laporan ini, tetapi yang menjadi tumpuan transformasi PKBM ini akan kita bawakan nanti dalam perbincangan panjang lebar 3 segmen bersama dengan tetamu. Tapi kita nak bersama dengan Li Ying terlebih dahulu. Kalau ditulis kat sini, hasrat Presiden Datuk Haji Abu Samah dan 3 hulu balang lepas jawatan jadi tumpuan. Tetapi dalam laporan Nadi Arena mengenai isu ini, apa angle yang menjadi yang menjadi pilihan Nadi Arena? Apakah benar Abu Samah tidak mau bertanding, mau berundur? Tapi jika benar Abu Samah sendiri menyatakan hasrat yang dia mau berundur, mungkin ini boleh dilihat sebagai satu pembaruan transformasi untuk PKBM, membuka laluan lah buat orang lain untuk memimpin persatuan, dan mungkin cabaran untuk melahirkan lebih jago dunia selepas ini dilihat sebab mungkin program pelapis yang ada ketika ini tidak dilihatkan. Azizul Josiah pun sudah berusia hendak bersara juga. Kita harap yang itu juga kan. Mungkin dengan pembaharuan dalam persatuan PKBM ni mampu membawa satu transformasi lah. Okey, sebab saya, Rizal dan dua lagi tamu akan bincangkan mengenai isu ni panjang lebar nanti. Li Ying, wajar atau tidak Datuk Haji Abu Samah mengundur diri? Saya rasa ini sesuatu yang wajar, memberi nafas baru kepada persatuan selepas kontroversi yang melanda. Ialah kita tahu PKBM ni dia ada kontroversi hampir ditarik balik oleh Suruhanjaya Sukan, tapi diberi nafas baru lagi. Jadi saya rasa patut PKBM ni diberi peluang kepada pemimpin baru lah. Bukan dibuat Bukan. Okey, terima kasih Li Ying. Anda telah boleh bercuti panjang balik ke Pulau Pinang menikmati nasi kandar dan juga kuih tiaw Penang. Terima kasih Li Ying. Saya nak panggil lagi minggu depan, boleh? Saya akan hantar email sekarang. Okey, baik Rizal, saya simpan komen anda untuk bersama dengan dua lagi tamu. Kita nak bincangkan fokus terus kepada isu Persatuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM selepas ini bersama dengan dua tetamu undangan. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Okey, terima kasih kepada anda semua di rumah yang sedang menonton kami secara langsung di saluran 801 Astro Arena sempena anda bercuti panjang, menghirup kopi panas. Ada baiknya juga anda dapatkan maklumat yang terperinci mengenai isu yang akan kami bincangkan sebentar saja lagi, iaitu dalam segmen Fokus minggu ini. Baik, kita perkenalkan tetamu terlebih dahulu sebelum kita ada grafik mengenai tajuk utama yang akan kita bincangkan. Di sebelah saya ini adalah merupakan bekas pelumba kebangsaan negara Nur Effendi Rosdi yang juga merupakan pengayuh tegar ketika ini daripada KL ke Tampin, Tampin Johor, Johor ke Inas, Inas ke Bahau. Apa khabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gurau je tadi. Ada berapa buah basikal sekarang rumah? Sini dekat 10 lah. Hantar rumah satu. Okey, baik. Sudah bersedia untuk menjawab soalan-soalan? InsyaAllah. Saya bersedia. Baik. Jadi untuk yang hard talk belah sana, kita ni soft saja. Jalan selamat dengan saya. Duduk sebelah, sik baik. Okey, Rizal, kenalkan tamu anda kat sebelah tu. Hak talk Arnas M. Khairul. Kalau main bola memang suka bentis kaki orang. Target lutut orang. Yalah, tengok betul. Wartawan The News Times. Terima kasih kerana sudi tampil ke Cafe Sukan buat kali ke-5.
Yang kelima. 3 ringan. Juga merupakan seorang peminat sukan berbasikal. Jagoh race Hulu Langat. Track hangat. Okey, baik. Sebelum kita bersama dengan tetamu-tetamu dan juga Rizal, kita nak tengoklah ini dia paparan grafik. Inikah yang akan kita bincangkan sebentar lagi, itu mengenai kemelut dan juga isu PKBM, iaitu Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia. Baik, ini dia cadangan tindakan ke atas PKBM. Ini adalah merupakan susulan daripada pengumuman mengenai keputusan menarik balik penggantungan pendaftaran PKBM yang hasil penelitian Pesuruhjaya Sukan bersama unit audit dalam UAD KBS. Dan ini antara cadangannya. Cadangan satu ni kalau boleh saya bacakan, PKBM hendaklah mengemaskini perlembagaan sedia ada dengan membuat cadangan pindaan sebagai penambahbaikan seperti memperuntukkan keperluan bagi menyediakan peraturan kecil. PKBM hendaklah mengadakan AGM dan pemilihan jawatankuasa yang baru dalam tempoh 60 hari bermula daripada 26 Januari. Bermakna sebelum 26 Mac lah kena ada AGM. Okey, cadangan satu yang seterusnya, C, PKBM hendaklah memastikan perkara-perkara yang dibangkitkan dalam laporan pengauditan UAD tidak berulang. Okey, ini mungkin Anas tahulah apa sebenarnya yang perkara-perkara yang dibangkitkan. Dan D, ini mungkin buat ramai yang menggaru kepala, terutama dalam PKBM. Peruntukan keuangan dalam jumlah besar hendaklah diselaras oleh agensi kerajaan yang berkaitan kerana PKBM didapati tidak mampu untuk menguruskan secara teratur. Nampak? Okey. Cadangan 2, PJS tu Pesuruhjaya Sukan lah kan, akan membatalkan pendaftaran PKBM selaras dengan Seksyen 20 dalam kurungan 1 dalam kurungan D. Macam Bazli apa ni, APS 1997, atas alasan badan sukan itu bukan lagi entiti yang patut dan wajar didaftar untuk mewakili sukannya di Malaysia. Okey, itu cadangan yang kedua. Sekiranya cadangan yang pertama ini gagal. Saya ada janji tadi kan, soft talk kan? Okey. Komen daripada saudara sendiri mengenai keputusan menarik balik penggantungan pendaftaran PKBM. Apa pandangan sebagai seorang pelumba yang dah memenangi banyak pingat untuk negara? Okey, bagi saya memang seorang pelumba. Saya bukan seorang ahli politik yang mempolitikkan acara sukan. Jadi bagi saya tahu sukan tu mesti berjaya. Kan? Jadi bila PKBM ditarik balik penggantungan, bagi saya itu satu langkah yang terbaik. Tapi mestilah kita ikut apa PJS cakap, Pesuruhjaya Sukan yang tadi sepertinya dinyatakan tadi, kita mesti PKBM mesti mengikut syarat-syarat dia tetap penuh di PJS. Okey, sejauh mana sebenarnya pergolakan yang berlaku dalam PKBM ni? Saya tak tahu sejak bila. Mungkin Anas lebih arif. Okey, dah lebih berbelas-belas tahun dia membuat laporan mengenai sukan berbasikal. Tapi seorang pelumba yang juga sudah begitu lama berkecimpung. Dengan pergolakan yang berlaku ini, sejauh mana ia memberi kesan kepada pelumba-pelumba? Bagi saya dia memang cukup terkesan. Kita menang SEA Games pun yang terakhir melalui Suhadi Hassan 2005. Menang pingat lumba basikal Asia pun 93 melalui saya, Nak Effendi saya. Sampai sekarang kita tak ada menang apa-apa lagi SEA Games, walaupun sukan yang kecil selepas SEA Games. Kan? Benda tu, tapi saya tak kata PKBM ni tak bagus. Dia memang bagus. Saya pun berterima kasih lah pada Tuan Haji Busama, pada PKBM. Memang ada jasa-jasanya yang terbaik. Ada juga jasa lah. Memang baik. Memang jasa dia memang terbaik. Tapi bila terlalu lama memegang jawatan, alhamdulillah, bila tengok kita tak ada menang apa-apa. Daripada 1990 hampir 93 saya menang Asia tu 93, walaupun tinggal gangsa. Sampai sekarang kita tak ada menang-menang dalam peringkat Asia. Okey, sebelum kita balik kepada hard talk di sana, yang mungkin takkan ada peluang untuk kita bercakap lagi. Bila pelumba merasa mereka teraniaya kan, ketika di bawah PKBM, apakah ada pelumba yang mengambil keputusan untuk bersuara, berani tampil untuk mengemukakan rasa tak puas hati, ataupun mereka pendam sendiri masa zaman Effendi? Masa pendamnya tak apalah. Masa zaman saya rasa masa tu tidak ada apa-apa terlampau politik sangatlah. Bagi saya masa zaman kod saya Eng Jungan, saya rasa kita orang bekerja memang
kos saya anjungan rasa memang tak ada terlampau politik sangat. Tak adalah. Sekarang yang teruk lah. Sekarang ni saya rasa dengan duitnya, dengan kes yang SEA Games yang baru lepas ni, yang ni rider ni naik ni tak naik, kadang saat akhir boleh tukar orang lagi, bagi saya itu yang buat melemahkan pelumba kita nak berlumba. Sampai ada pelumba sekarang pun cakap dengan saya, tak main Malaysia pun tak kisah juga. Oh, ada juga? Ada, memang ada. Pelumba sekarang? Pelumba sekarang. Jadi dia mengadu pada FND? Pasal saya dia hantar masih lagi berlumba walaupun saya tak amatur. Masih lagi berlumba sama dia. Dia kata ada yang bersuara? Ada bersuara. Tak risk untuk Malaysia ke apa? Untuk Malaysia pun tak ni. apa. Okey, baik. Kita dah selamat. Okey. Rizal Hashim, silakan bersama dengan Arnas M. Khairul. Ya. Pengantungan pendaftaran ke atas PKBM ditarik balik. Jadi selepas apa yang Akbar baca tadi tu, mungkin Arnas boleh tolong huraikan supaya peminat boleh faham isu ni. Okey, bagi saya pilihan tu di tangan YB Menteri kita lah. Setelah dirumuskan dan dibuat laporan, PKBM diberi peluang membetulkan kesalahan dia semua. Mereka tak boleh kata yang mereka tak salah, sebab kalau mereka tak salah 24 hari bulan Oktober mereka tak mungkin digantung. Ya, jadi mereka dah buat salah dan diberi peluang membetulkan kesalahan itu semua. Jadi bila laporan dari laporan dari unit audit dalaman KBS dengan bersama Pesuruhjaya Sukan merumuskan semua ni, beri kepada menteri, dia ada dua pilihan untuk tindakan selanjutnya. So cadangan kedua tu ialah membubarkan PKBM. Bila membubarkan PKBM ni, saya sendiri saya tak setujulah, sebab itu akan menjejaskan rider. Betul. Ya, dia akan menjejaskan rider, menjejaskan perlumbaan yang akan diadakan di Malaysia semua. Jadi pilihan satu ni saya rasa amat tepat sekali lah, dengan dikenakan syarat-syarat tu. Tapi ahli-ahli majlis PKBM ni pula, mereka perlu faham apa mesej yang disampaikan dalam syarat-syarat ni. Terutama syarat D itu. Mereka tak lagi dibenarkan menguruskan wang, dana dalam jumlah yang besar. Bagi saya, kalau kita satu entiti ini satu situasi yang agak memalukan lah, sebab kita tak dibenarkan menguruskan wang pun. Sebab apa? Sebab mereka dah ada buat salah lah. Dan C pula, kalau berulang apa-apa kesalahan yang lalu, mereka dengan serta-merta boleh dibubarkan tanpa notis. Mengenai pengurusan keuangan yang besar, apakah ini akan terus-menerus dikawal selia oleh agensi berkaitan ataupun dalam tempoh sementara? Lepas tu PKBM ambil balik untuk menguruskan saya rasa ini indefinite lah. Jadi mungkin pihak KBS atau Pesuruhjaya Sukan akan monitor, mereka akan pantau dan tengok KBM adakah mereka benar-benar akan melakukan perubahan dan mengambil langkah-langkah untuk membawa pembaruan dalam KBM ni. Bagi saya, pembaruan tu mereka tak boleh lari. Kita kena buat pembaruan. Kita tak nak tengok PKBM ni hanyut dalam politik, dalam habis-habis. Ketika dan saat ini, berdasarkan cadangan yang pertama, jadi A, B akan dilakukan? Sepatutnya kena lakukan lah. Kalau Cik Rizal sendiri, saya rasa tahu cadangan A ni, pindaan perlembagaan ni memang dah berpuluh tahun dipertikaikan. Perlembagaan PKBM tu arwah Daud Kasim sendiri dulu. Jadi sampai sekarang barulah kita dapat tengok ada. Jadi sekarang PKBM ada kurang daripada 60 hari sekarang ni untuk mengadakan mesyuarat akhir tahunan dan memilih pemegang jawatan yang baru. Jadi ada juga timbul ada mesyuarat-mesyuarat ni katanya dua tingkat. Saya amat kecewa lah bila saya dengar ni. Bukan saya nak rasa marah lagi, saya rasa saya kecewa lah, sebab sebagai Presiden pemimpin Persatuan Induk Berbasikal Malaysia ni, dia telah mengeluarkan statement mengatakan dia akan mengundur diri. Tapi beberapa hari kemudian saya dapat maklumat ni lah, bahawa ada mesyuarat.
sedang dijalankan dan ada gerakan bawah tanah kan untuk dia saya dapat macam-macam message lah. Saya tak perlu mention siapa yang saya tapi banyak ia memang boleh dipercayai, memang berlaku. Ini semua kalau bagi saya percaya sebab beberapa hari kemudian pula saya tengok ada dalam akhbar laporan bahawa memang dia kata dia nak mempertahankan jawatannya. Mungkin dia kata dia risau tentang ada dua event besar, dua kejohanan besar ke, lebih kurang macam tu lah. Tapi bagi saya PKBM ni perlu kembalikan kepercayaan orang ramai dan kerajaan sendirilah kepada mereka. Kita perlu tukar, kita perlu ubah, bawa balik naikkan balik image PKBM ni. Kita tak perlu perjuangkan individu, kita perlu perjuangkan PKBM dan sukan berbasikal tu sendiri. Individu tak penting. Okey. Baik, terima kasih Anas. Nanti kita sambung lagi. Kita banyak nak cerita terutamanya mengenai jawatan Presiden. Apakah Presiden sekarang akan kekal, akan bertanding, bunuh diri atau bagaimana? Okey, nak tanya kepada Nur Effendi. Selama ini ada tak PKBM meminta pandangan, input daripada bekas-bekas pelumba macam mana cara untuk penambahbaikan PKBM, sukan berbasikal, meminta cadangan daripada mereka yang pernah berjasa dalam sukan basikal? Ada atau tidak? Terus saya kata saya ni hilang terus daripada PKBM. Senang saya jawab, hilang terus. PKBM macam tak pandang saya langsung. Senang je bagi saya. Selepas saya berhenti pada tulang kawi tim kebangsaan 2005 sampai sekarang tak ada kontak, macam saya tak pernah berbakti pada PKBM pada Malaysia. Maksudnya tak pernah dipanggil. tak pernah dipanggil. Pernah menawarkan diri? Tidak pernah. Apakah sudah merajuk dengan PKBM? Saya rasa macam ada, saya dapat rasakan macam ada sesuatu yang menyebabkan Effendi mungkin merajuk dengan PKBM. Kalau PKBM tak datang pada kita, mungkin apa salahnya kalau Effendi menghulurkan bantuan tanpa diminta oleh PKBM? Ada sebab-sebab tertentu? Saya pernah dulu selepas saya berhenti pada skuad kebangsaan, saya pernah di offer lah ada salah seorang ahli majlis PKBM untuk jadi coach tim Malaysia. Okey. Berlatih, tapi yang harga yang ditawarkan tu tidak berbaloi dengan prestasi apa pingat yang saya telah menang. Perlu diingat, saya pemenang pingat emas SEA Games, pemenang pingat perak Gangsa sukan lumba basikal Asia dan pemenang pingat perak sukan Commonwealth. Sampai sekarang tahap pelumba Malaysia tak pernah ada yang boleh beat saya punya pingat tu, acara saya. Jadi bila ditawarkan harga saya tidak setimpal. Tidak setimpal dengan saya bekerja dengan DBKL, staff DBKL. Cuma dia tambah allowance 1,000, 2,000 macam tu saja, lepas tu untuk jadi jurulatih PKBM. Bagi saya ini bukan harga saya. Jadi bagi saya cukuplah. Lepas tu tak pernah dipanggil seperti tu di Langkawi, tak pernah langsung dipanggil untuk sebagai memperkenalkan ke kita yang pernah menang dulu tu Langkawi. Mungkin dia mengajuk dengan Effendi kot. Effendi demand lah, tak nak lah. Bukan masalah saya demand pun, saya pun kira ada harga diri lah. Harga diri tu. Okay. Ada tanda harga lah. Okey, tak apa. Terima kasih Effendi. Kami akan buka talian nanti di 0377812675. Anda boleh berikan pandangan mengenai isu PKBM. Antaranya mungkin persoalannya yang berlegar, apakah Presiden sekarang iaitu Datuk Haji Abu Samah perlu kekal sebagai Presiden atau perlu ada mereka muka baru yang mengganti. Saya tak tahu, mungkin saya nak dapatkan pandangan daripada anda semua di 0377812675. Saya akan umumkan pada ketikanya. Kami akan buka talian untuk anda. Tapi sebelum itu kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas itu. Terima kasih bersama dengan kami di Astro Arena, saluran 801 di Cafe Sukan. Kita bersama dengan bekas pelumba negara Nur Effendi Rosli, kita bersama dengan Anas M. Khairul yang juga merupakan penulis kritis untuk sukan basikal dan juga editor apa tadi saya lupa, saya tulis tak lupa. Okey, saya nak tanya kepada Anas Effendi. Lebih dahulu saya tanya kepada Anas sebab-sebab utama PKBM digantung pada Oktober
tahun lalu adalah disebabkan adanya aduan khusus berkaitan program berbasiskan lebuh raya negara dan laporan perbelanjaan persatuan yang didapati terlalu umum dan diragui. Jadi bila berlakunya perkara ini, maknanya ada orang-orang di dalam PKBM itu yang pakar dalam misi mereka untuk tak tahulah supaya duit itu tidak diselenggara dengan baik. Jadi seharusnya mereka ini tak perlu ada dalam PKBM. Ya, saya rasa okey. Sebab kita boleh tengok pengurusan kewangan tu memang satu kesalahan lah. Memang mereka telah melakukan kesalahan dan mereka telah digantung. Tapi lebih signifikan lagi kalau kita tengok, selama mereka mendapat wang peruntukan tu, bukan semua persatuan sukan dapat wang yang banyak macam tu, tapi selama PKBM mendapat peruntukan wang tu, apa kita performance base, apa keputusan yang mereka buat capai untuk sukan lebuh raya, untuk acara lebuh raya. Kita tengok daripada 2007 kita tak dapat pingat emas sukan C pun. Peringkat 2005 kali terakhir Suardi Hasan menang pingat emas road race, Azian Alias menang pingat emas wanita. Kemudian saya ingat masa tu Syarul Niza dapat pingat gangsa time trial di Manila, dan Anwar Manan pingat perak. Itu Anwar Manan pingat perak kriteria. Itu pencapaian yang pada ketika yang PKBM tak ada duit. Susah, mereka tak ada duit nak hantar pelumba pergi keluar pun. Tapi ini pencapaian yang kita boleh dapat. Dan Syarul Niza masa tu boleh menang pingat gangsa time trial. Sekarang ni setelah berapa tahun acara time trial tu, kita punya rider langsung tak boleh sentuh pun, tak boleh bau pun pingat tu, nombor 7, nombor 8. Apa ni? So bila kita tengok performance di situ, dengan duit yang begitu banyak dihabiskan, tak kira lah dia belanja secara betul atau tidak, itu sudah tak jadi, mungkin tak perlu jadi isu pun. Kita tengok dengan diberi peruntukan yang begitu banyak, mereka tak mampu lakukan apa-apa. Jadi kita performance base. Tapi lepas ni nanti yang bimbang, kerana ada pihak lain yang akan menguruskan wang KBM. Okey, tak apa, kita akan sambung, Rizal akan sambung dengan Anas. Fendi, selain daripada suntikan dana dan juga bantuan kewangan, apa lagi sebenarnya kaedah terbaik untuk kita melahirkan pelumba lebuh raya terbaik? Selain daripada mungkin adanya program-program yang memerlukan belanja yang besar, tetapi usaha lain, elemen lain yang perlu ada untuk melahirkan pelumba lebuh raya yang hebat seperti anda semua. Bagi saya senang saja. Kita mesti cari jurulatih yang terbaik. Bagi saya berterima kasih pada coach saya dulu, Datuk Eng Jongan. Dia bagi saya, dia pernah menang pingat emas Sukan Asia. Jadi kita mesti nak capai target dia. Jadi kalau dia marah kita sebagai pelumba, dia kurang-kurangnya dia telah buktikan dia telah berjaya. Dia pernah berjaya dulu, dia pernah main Malaysia, dia pernah berjaya. Jadi bila dia marah kita, dia dulu sebenarnya pukul 3 pagi saya pernah buat latihan dulu. Jadi bagi saya, dulu dia pernah berjaya, takkan kita tak ada berjaya. Berbanding dengan coach sekarang ni, saya rasa SEA Games pun tak pernah naik coach. Okey, menarik nak kita bincangkan ni. Maaf saya potong cakap lah. Menarik untuk kita bincangkan apabila Effendi sendiri menjadikan Datuk Eng Jongan sebagai idola dan juga ikon yang diikuti apabila beliau telah memenangi pingat di pentas tertinggi, dan kemudian Effendi mahu jadi seperti beliau. Dia berada dalam pasukan kebangsaan. Jadi pelumba-pelumba sekarang dia nak jadikan pelumba yang ada mencapai kejayaan seperti Effendi Rosli. Jadi Effendi perlu ada dalam skuad kebangsaan. Faham tak? Mungkin Effendi perlu ada dalam skuad kebangsaan dan tidak perlu, orang kata, mungkin terlalu melihat kepada ringgit dan sen itu tetapi orang kata mencurahkan keringat untuk skuad kebangsaan. Sudah terbukakah hati anda untuk ke arah itu? Saya pernah jumpa MSN masa dulu. Yang bagi saya dihantar masih lagi belum berjadi, belum terlampau tua lagi. Jadi saya bukan lantik, pilih bekas-bekas pelumbanya dalam umur lingkungan 40 hingga 50 masih lagi mampu, hantar pergi kursus di luar. Bekas-bekas pelumba ni. Mungkin cara yang terlampau old fashion. Jadi saya perlu old fashion campur dengan new sekarang saya. New style lah.
dengan saya sukan dia Digabungkan. semua digabung. Jadi saya perlukan dihantar khusus saya, macam saya banyak beberapa pelumba saya ada semua suami Keton, saya Musa semua peringkat dalam umur 40-50. Jadi maksud saya, jadi kita tengok macam mana China, Jepun Belum Jaya, patut hantar, bukan hantar pelumba, hantar dia bekas pelumba yang minatnya jadi jurulatih, hantar pergi kursus. Macam mana dia ambil jaya Australia ke, hantar pergi belajar. Ini saya dengar yang hantar pun, yang dia sendiri pun tak boleh untuk menangkan diri dia, SEA Games pun tak menang, tapi jadi coach. Maknanya jurulatih itu tidak ada kelayakan dan tidak ada pencapaian. Kan bagi saya ulang lagi sekali, nak jadi pelumba tu kuat memang senang, tapi nak jadi pelumba tu menang, rasa sampai sekarang kita tak boleh kita fikir biar tak boleh capai benda-benda macam tu. Salah satu faktornya perlu ada jurulatih yang baik lah. Mesti jurulatih tu sekurang-kurangnya mesti ada pingat untuk Malaysia. Untuk Malaysia. Baik, kita ada pemanggil yang pertama yang berjaya menembusi talian kami yang tidak putus-putus dicuba dihubungi oleh peminat-peminat sukan negara dari Petaling Jaya, Syahidan di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Walafiat. Okey. Ada soalan ke Cik Syahidan ataupun ada pandangan mengenai isu kita? Saya tak ada banyak tarak, cuma pandangan saya. Silakan. Jadi pandangan tiba Halo, teruskan. Mak saya sikit. Saya rasa dia macam tercicir. Jadi tiba-tiba mendengarkan pandangan ini patut lebih meluas kepada lain-lain dari sukan yang telah bersara ataupun berhenti. Bekas pelumba lah. Dia, jadi kita nak ambil pengalaman dia untuk memajukan sukan. Jadi Cik Syahidan setujulah kalau Effendi Rosli masuk dalam tim Malaysia? Apa-apa tim sekalipun lah. Okey. Baik, itu saja? Kalau dia masuk dalam tim Malaysia untuk lumba pasukan, saya sokong 100%. Pengalaman ini memang menakjubkan. Okey, baik. Terima kasih Cik Syahidan. Anas dari PJ. Teruskan menonton KFL Sukan. Baik. Rizal, silakan. Hak top mana? Bersama dengan Anas. Mungkin ada isu-isu lain yang boleh dicungkil daripada Anas ni yang banyak tahu benda ni pasal sukan bersejarah. Anas, saya rasa kita kena fokus apa yang PKBM akan lakukan. Maknanya dalam sebelum hujung Mac, mereka harus adakan mesyuarat anggota tahunan bersama dengan jawatan kuasa baru. Apakah peluang untuk bekas pelumba seperti Effendi untuk masuk ke dalam Exco PKBM? Saya rasa itu mungkin perlu, itulah sebabnya kena ada perubahan seperti dalam cadangan A tadi. Sebab masalahnya berpunca daripada perlembagaan ni ditulis lama dulu dan 80-an. Ini lebih kurang telah design dia untuk mengekalkan kekuasaan beberapa orang ni lah. Jadi bagi saya PKBM ni kita perlu simple, kita terbuka sajalah. Kita perlu terbuka sebab kita buat apa pun sekarang ni akan ada macam-macam suara. Kita perlu kita perlu terima semua pandangan orang untuk memajukan. Kalau sukan kita dah maju pun kita tak boleh, akan ada lebih ramai lagi orang yang akan bersuara. Jadi pintu ni bukan saja tertutup untuk Fendi, untuk ramai bekas pelumba. Kita tengok macam Osman Alwi, dulu arwah Daud Ibrahim. Anda sendiri tahu dia seorang legenda sendiri kan. Dia sendiri pun pernah jadi jurulatih sekejap, tapi dia pernah meluahkan kepada saya. Dia kata, saya tak boleh sebab saya banyak cakap, dia orang tak suka, saya kena tendang. Jadi kalau kita nak semua orang yang setuju dengan kita saja, inilah yang dah jadi dengan PKBM sekarang ni. Semua yang bersetuju saja yang ada dalam tu. Saya nak tanya Effendi, apakah wajar untuk semua pemegang jawatan PKBM ni mengundur diri dan dibawa masuk tenaga baru kesemuanya? Dia perlu susah nak bincangkan benda ni. Rasanya bila kita memegang tampuk pemerintah tu terlalu lama dan tidak ada meningkat, saya rasa berundur lah. Semua? Berundur lah tu je. Semua?
semua lah. Baik, saya ada satu soalan yang saya nak bangkitkan. Tadi masa saya dengan Rizal di segmen pertama, kami ada bincang mengenai ni, tajuk ni dikeluarkan pada 1 Februari Hari ni baru 2. Transformasi PKBM, Hasad Abu Samah dan 3 hulu balang lepas jawatan jadi tumpang. Tapi ada kabar-kabar angin yang menyatakan bahawa berkemungkinan besar Presiden yang ada sekarang ni akan mahu bertanding. Itu yang didengari lah. Tapi mungkin Anas ada pencerahan mengenai itu isu. saya boleh confirm sebab sudah ada orang yang dihubungi apa semua untuk plan untuk mengekalkan jawatan presiden ni lah. Itu memang kita boleh confirm di sini lah bahawa Datuk Abu Samah akan cuba untuk mengekalkan lagi jawatannya. Tapi ini berbalik terpulang kepada perwakilan PKBM lah. Okey, tapi maknanya kalau itu berlaku, sudah tentu ia melanggar itu syarat atau tidak? Sememangnya dia tak termaktub dalam syarat ni dengan secara direct lah. Tapi kita kena faham lah. Kita kena faham bahawa siapa yang meletakkan PKBM dalam situasi ni. Pergantungan ditarik balik pun dengan syarat yang nampak macam ini satu gantung gantung seumur hidup. Pengantungan berpanjangan, mereka wang pun tak boleh uruskan sendiri apa semua. Jadi perwakilan PKBM tu sendiri, ahli majlis PKBM tu sendiri tahu siapa yang menyebabkan PKBM terjerumus dalam situasi ini. Jadi mereka perlu lakukan perubahan lah. Iyalah, maknanya dia sebenarnya macam ni. Kalau misalnya kata Presiden ingin bertanding, perlu ada pencabar lah. Macam Datuk Seri Subhan Kamal, tiada yang mencabar jawatan Presiden KSN. Mungkin tak apa, kita bincang nanti. Kita nak ke segmen apa kata anda terlebih dahulu, kerana ada banyak juga komen daripada peminat-peminat sukan berbasikal negara di segmen apa kata anda. Okey, Rizal silakan dengan komen. Tak banyak sangat lah Abah. Tak apa. Tapi Aizat Romaino kata semua persatuan ada kemelut. PKBM memang terbaik. Tetapi sejak akhir-akhir ini hanya nama John Beasley yang dikambing hitamkan atas prestasi pelumba negara. So apakah semua ini? Jeng. Asfandi kata kembalikan siaran langsung Pulau Nombor. Oh ni tak ada kemelut ni. Tak ada Pulau Nombor Sepak Liga Super dia. Azam Nordin kata kenapa selalu ada kemelut dalam persatuan sukan Indonesia? Jadi kita boleh tanyalah sebenarnya terus kepada Arnas, kenapa nama John Beasley ni ini scapegoat. Ini saya rasa saya pun ada terbaca lah artikel ni, dan saya rasa ini satu permainan politik lah, lebih untuk mengalihkan pandangan daripada program road yang sudah kita tak tahu apa jadi kepada program track. Bagi saya program track ni, kalau kita turun padang, kita tengok sendiri, memang saya pun sendiri ada persoalkan kedudukan John Beasley itu sebab dia dah 9 tahun. Selepas Sukan Asia tahun lepas, mungkin sudah tiba masa kita cari pengganti. Tapi bila saya bincang dengan Azizul Hasni sendiri, kita setujulah apa pendapat rider. Mereka kata beri sampai Olimpik 2016 sebab sekarang program kita sudah berjalan. Bila sampai Olimpik 2016 kita review dan kalau perlu cari pengganti kita gantikan. Tapi yang saya tak setuju dengan laporan tu ialah dia mengatakan program track ni tak berbaloi, tak melahirkan pelumba baru. Itu semua bagi saya, kalau pegawai ni yang cakap, bermakna pegawai ni tak tahu apa yang dia cakap. Sebab kalau kita tengok Exco dan inilah Exco PKBM yang kita ada. Sebab kalau kita turun sendiri, kita tahu program track ni banyak cabang dia sangat meluas. Kita ada program junior dan 14 pusat latihan negeri seluruh negara. Memang belanjanya besar, tapi programnya meluas, dan program disebabkan program ini dari pusat latihan negeri sampai ke pelapis negeri, pelapis kebangsaan, sampai ke skuad elit, disebabkan di sini selpih-selpihnya jadi pelumba road yang diambil oleh PKBM. Kebanyakannya 90% selpihan daripada disebabkan ada program pencarian bakat dari sini. Di situlah PKBM dapat pelumba mereka. Jadi kalau dia kata tak ada pelumba baru, kita tahu tahun lepas ada Muhammad Firdaus Zonis, ada Muhammad Shah Firdaus, ada Farina Syawati baru saja naik ke peringkat elit. Di mana mereka ni menggantikan Rizal Tisin dengan Idrus Yunus yang bersara tahun lepas.
Jadi di situ ada pengganti. Ini program sprint. Jadi mana laporan tu kurang tepat. Ya, yang di Melbourne. Dan program endurance pula tahun lepas setelah mereka ada kegagalan, mereka rombak terus program endurance tu di bawah coach Harnizam Basri. Di situ ada 10 rider yang diletakkan bawah NSC Cycling Team, didaftarkan sebagai pasukan Continental, dan mereka di situ ada 3 saja rider yang betul-betul senior, Amir Mustafa, Sofian Nabil dengan Nick Azwan. 7 yang lain ni rider yang baru berusia 20-19 tahun. Jadi di mana mereka kata tak ada pelumba baru, saya tak tahulah. Mungkin pelumba belum sampai tahap dunia lagi. Tapi kalau kita kata program tu tak berbaloi, saya rasa itu amat salah sekali, sebab itulah program yang memberikan kita rider. Baik, di setiap hari sebenarnya kalau kita Rizal, kalau kita waste kedudukan Anas, dia ada di mana saja. Itu Padang, bukan melalui internet. Okey, baiklah, kita akan berat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, jumpa selepas ini. Kepada anda yang masih lagi mencuba untuk tembusi talian kami 0377812675, 0377812675, jadilah salah seorang daripada penyumbang mungkin idea-idea bagaimana cara untuk kita menaikkan semula acara sukan berbasikal khasnya bagi acara lebuh raya. Dan kita sedang membincangkan mengenai Persatuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia, dan kita nak tengok setakat ini maklumat mengenai kelab berbasikal di Malaysia. Ini paparan grafiknya. Okey, kami ingin berkongsi maklumat statistik mengenai info kelab berbasikal Malaysia. Okey, yang pertama, kurang dari 10 kelab yang menjadi ahli gabungan dengan persatuan daerah atau negeri di seluruh negara. Okey, ini meruncing. Yang kedua, 97 kelab berbasikal yang berdaftar dengan Pesuruhjaya Sukan Malaysia. 97 kelab saja. Seterusnya, statistik Cyclista pembekal jersey sejak dari 5 tahun lalu, lebih dari 2,900 kelab dengan 90% daripadanya adalah dari Malaysia. Pelumba yang memegang lesen UCI PKBM adalah seramai 500 orang. Okey, ini statistik ataupun info am lah untuk anda semua yang mengambil berat mengenai sukan berbasikal di Malaysia. Baik, kita dah pun berada di segmen yang terakhir ni. Sebenarnya kalau nak bincang panjang lebar lagi Effendi ya. Perubahan yang macam mana yang paling utama selepas PKBM, penggantungan mereka ditarik semula. Macam kita mendapat pengampunan lah kan. Kalau kita dapat pengampunan, seharusnya kita sedar diri. Kita sedar diri, kita perlu berubah untuk jadi yang lebih baik. Okey, jadi apa sebagai seorang pelumba yang banyak pengalaman, perkara pertama yang perlu diubah oleh PKBM, apa yang Effendi Rusli mahu lihat? Terus saya kata tukar pucuk pimpinan. Tukar terus. Bermakna presiden sekali tak boleh kekal? Bukan, bila terlalu lama memegang jawatan. Dah banyak kali cakap ni, lama-lama ni, mana sangat ni. Kan, bagi saya dah cukup lah. Macam saya dulu berlumba, terlampau lama saya berlumba. Jadi saya nak berhenti lumba basikal payah. Saya sampai main Malaysia sampai umur 38 tahun, nak berhenti memang payah. Tapi masa tu ada pencapaian, okey lah. Okey, tapi termasuk juga PKBM. Bila terlampau lama sangat tampuk, jadi pegang tampuk, bagi saya cubalah bagi muka-muka baru, mungkin ada idea-idea yang lagi bagus. Okey, terima kasih. Okey, sama. Anas, Dato' Naim Muhammad, ramai yang menyebut dia selayaknya untuk diberi peluang menerajui PKBM. Apa pandangan Anas? Pandangan saya rasa dia sudah pun mungkin dia layak, tapi dah ada pun orang yang cakap dia tak layak, iaitu presidennya sendiri. Itu saya rasa Datuk Naim dengan presidennya sekarang perlu berjumpa dan tanya apa masalah mereka semua sebelum apa alasan presiden Datuk Naim tak layak? Itu presiden kita sendiri yang telah memberitahu ada perwakilan dalam meeting itu terlalu, bagi saya tak terlalu, boleh didedahkan. Tapi tak boleh kita make a clean break. Kita terus bagi saya PKBM ni harus
Dengan bentuk baru, ya, berubah misalnya dengan Effendi sebagai timbalan presiden, M. ya. Kumaresan sebagai presiden, Rosmali sebagai setiausaha, boleh? Ya, itu memang yang sepatutnya lah, dan itu tak perlu berlaku setiap 25 tahun. Ia perlu sentiasa bertukar supaya sukan ni boleh evolve tau. Kita boleh ada banyak idea baru yang Tapi sekarang Mas, mereka perlu pegang jawatan di peringkat negeri baru boleh dicalonkan dalam persatuan kebangsaan. Ya. Jadi bermakna sepatutnya pelumba kalau boleh, bekas pelumba beramai-ramai kena masuk dalam persatuan negeri masing-masing. Itu kita ada, itu pun ada satu masalah PKBM juga lagi. PKBM ni memang banyak masalah sebab saya cek sendiri dengan pejabat Suruhanjaya Sukan. PKBM ni dah banyak sering minta kelonggaran dalam membuat perubahan dari segi struktur dia untuk mengikut model pentadbiran sukan negara yang dikenalkan tahun 2009 tak salah saya. Itu model tu itu patutnya menggalakkan kelab-kelab bergabung dari peringkat bawah dengan bergabung dengan satuan daerah, negeri atau sebagainya. Tapi kita tahu sendiri dari forum yang dianjurkan PKBM tahun lepas memang ada kelab yang berminat, tapi mereka sering menghadapi kesukaran, tak mau diterima sebagai gabungan apa semua. So sifat ini yang saya rasa sudah mengongkong PKBM terlalu lama. Orang-orang yang mau memegang jawatan tu dia tak fikir orang lain boleh buat, dan jadi tiada perubahan lah, orang yang sama saja. Baik, Anas, sebenarnya kita dah tak ada masa, dah kesusahan masa. Banyak sebenarnya input yang diberikan oleh Anas sendiri. Kalau anda nak baca artikel Anas mengenai sukan berbasikal, boleh dah dapatkan akhbar NST ya. Anas pakar dalam sukan berbasikal dan juga pemotoran, anda boleh baca. Baik, terima kasih juga itu ucapkan kepada Nur Effendi Rosli. Kalau balik kayuh ke Tampin, jangan lupa untuk jemput saya. Jangan segan-segan. Saya boleh kayuh tapi atas band. Dan Rizal Hashim, terima kasih Rizal. Kita akan jumpa lagi di minggu depan untuk tajuk yang lain pula. Jadi bermula daripada saat ini sehingga pada 26 Mac nanti, kita tak tahu bila AGM akan diadakan oleh PKBM. Apakah akan ada perubahan tampuk kepimpinan ataupun tidak. Anda boleh ikutinya di laporan Nadi Arena, pastinya di saluran 801 Majalah Sukan untuk Negara. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.